Hello, boys and girls. This is Mr. Benny. Okay, so we are coming to our last study week or last lesson for the year 2020. Okay, so how are you feeling? Are you feeling fuyo or are you feeling haya? So if you did all my homework, so that means the feeling must be fuyo. But if you didn't do my homework, you didn't finish what I asked you to do, it will be haya. Okay, so today we are going to look at the questions of past year, um, section B and section C, essay. Okay, okay, so pelajar, kita akan tengok soalan past year. Okay, itu satu intro sajalah sebab kita buat topik tentang haba kan. So kalau you tengok Uncle Roger, dia ada kaitan dengan masak dengan menggunakan tenaga haba. Okay, so I just do something very funny. Okay, kita pergi kepada soalan bahagian B daripada 2011 hingga 2019 ada 4 soalan. Okay, ada empat soalan bahagian B dan bahagian C lah. Okay, di mana ada 3 bahagian B dan 1 bahagian C sebenarnya. Okay, alright. So tanpa membuang masa kita mula. Okay, 2013 Raja 9.1 dan 9.2 menunjukkan satu eksperimen untuk menentukan hubungan antara isi padu udara terperangkap dengan tekanan yang dikenakan ke atasnya dalam tiub kaca. Okey, so di sini kita cuba tengok ada 2 gambar. Okey, pertama sekali termometer yang mengukur suhu. Okey, dua-duanya nampak ada sama. So whenever you have this question, you need to check what is the similarity and what is the difference. Apa yang sama, apa yang beza. Okay, di sini kita nampak termometer tunjukkan bacaan yang sama. So maksudnya suhu dia adalah sama. Okay, suhu dia adalah sama. Okay, suhu sama dan kemudian kalau kita tengok yang tiub kaca ini, dalam tiub kaca kita ada udara terperangkap, di bawah adalah minyak. Okay, di bawah adalah minyak. Dan lepas tu, kita ada tolok Borden atau tolok tekanan. Dan di sini, dua-dua gambar ada udara dari pump. So, this is how it works. Okay, udara dari pump akan masuk. Okay, masuk. Dan dia akan memberikan tekanan. Okay, it will give pressure. Okay, memberikan tekanan. Okay. Okay, so, kalau kita tengok di sini, nampak tak? Okay, di ruang sini adalah udara. Okay, di sini isi padu udara adalah berbeza. So what happen is kalau kita masukkan udara, maka udara semakin banyak dia akan tekan. Okay, dia akan tekan minyak ke bawah. Okay, minyak ke bawah. Jadi apa yang berlaku adalah minyak pada paras sebelah kiri akan naik. Okay, akan naik. So di sini daripada udara tolak minyak ke atas. Okay. So, di sini kita juga tengok bacaan. Tolok Borden, okay, daripada kosong, so kepada pointer ini adalah lebih banyak lah kita nampak. Daripada kosong ke sini adalah ini lebih banyak. Okay. So, that means ini tekanan dia lebih banyak. Okay, pressure dia lebih banyak. Pressure. Yang sini pressure dia kurang. Okay, atau rendah. Okay, kurang atau rendah. Dan kita nampak juga isi padu, okay, isi padu gas ini, udara sini adalah sedikit. Okay, isi padu sikit adalah sedikit. Maksud isi padu sini adalah banyak. Okay, banyak. So apa yang kita nak ukur adalah kita nak ukur tekanan mana? Kita nak ukur tekanan sini. Okay, tekanan sini. Kita nak ukur tekanan sini. Okay. Tekanan sini. Okay, because this is why. Kita tahu daripada hukum Boy, kalau hukum Boy, B PV kan. Okay, so P1V1 sama dengan P2V2. So kalau isi padu dia banyak, okay, isi padu dia banyak, tekanan adalah sedikit.
Okay. Kalau isi padu dia sedikit, tekanan adalah banyak. Okay. So di sini kita nampak. Di sini isi padu dia sedikit, yang gambar 9.2. Ini V dia sedikit, dia punya tekanan adalah banyak. Sini V dia tinggi, tekanan adalah kurang. Okay. So jangan keliru sebab ada banyak sangat kita ada udara, kita ada minyak, lepas tu kita ada udara terperangkap pula. Okay. Okay, so soalan 1, apakah maksud dengan tekanan? Okay, anda belum belajar, tapi di sini saya bagi tahu lah. Kalau kita cuba tekan, okay, tekan. Ini adalah satu thumb tag. We use our thumb, okay, ibu jari adalah untuk tekan, okay, tekan kan. So when we press, we need to use a force, right? Okay, kita nak guna satu daya. Kita tekan dengan satu daya ke mana? Ke atas satu permukaan. Okay, kita tekan pada sini. Nampak tak? Okay, so tekanan sebenarnya dia punya formula lah. Okay, next year you will learn it. Okay, sama dengan force over area. Okay, force over area. Kita tekan pada sesuatu luas permukaan. So kalau definisi dia, okay, dia adalah tekanan ialah daya, okay, daya serenjang. Okay, serenjang maksudnya normal lah. Okay, sebab kita tekan pada 90 darjah. Okay, 90 darjah pada permukaan ini. Okay, daya normal atau daya serenjang per unit luas. Okay, per unit luas yang bertindak pada suatu permukaan. Okay, pada suatu permukaan. Okay. Next year we will learn, don't worry, okay. Kemudian soalan A2, kita perlu bandingkan. Okay, di sini saya nak you highlight. Okay, you highlight kan. Pertama, kita perlu bandingkan isi padu terperangkap. Okay, terperangkap. Tekanan yang dikenakan, suhu udara terperangkap. Okay, apa yang kita nak fokus, nampak tak? Udara terperangkap. Okay, terperangkap. Bukan minyak, bukan udara dari pam. Okay. Kemudian isi padu udara terperangkap dengan tekanan yang dikenakan. Okay. Hubung kait. Maksudnya kita nak cuba buat satu hubungan. Lepas tu, hukum fizik dia apa? Nampak tak? Ada 5 poin kita kena tulis. Okay, kita ada 5 poin perlu tulis. Okay, so pertama, kita tengok isi padu terperangkap. So, kalau you ada mata, I believe you shouldn't have a problem. Okay, udara terperangkap. Manakah satu lebih banyak? Okay, so obviously darjah 9.1 lebih banyak kan? Okay, jangan tulis bacaan. Okay, kita kena tulis lebih banyak atau lebih sedikit. Okay, atau lebih rendah. Okay, so yang pertama, poin yang pertama, isi padu terperangkap, udara terperangkap darjah 9.1 lebih banyak. Okay, lebih banyak daripada darjah 9.2. Okay, darjah 9.2. Okay, second, kita tengok tekanan. Okay, tekanan kita nampak kan darjah 9.2 dia punya tolak Borden tekanan lebih tinggi. So tekanan darjah 9.2 lebih tinggi daripada darjah 9.1. Okay, darjah 9.1. Okay, okay, next suhu kita tadi dah bincangkan suhu adalah sama. So anda jangan tulis nombor. Suhu adalah contoh 20 darjah Celsius. Tak. Okay, suhu adalah sama. Okay, adalah sama. Okay, so better when we compare, don't use numbers. Don't write what is the value. Tak. Okay, kita nak bandingkan mana satu lebih tinggi, lebih rendah.
Okey, kemudian hubung kait isi padu dengan tekanan. Okey, tekanan. So di sini kita tahu MV adalah isi padu. Okey, isi padu. Apa yang kita baca adalah tekanan. Okey, so semakin tinggi isi padu, okey, semakin tinggi isi padu udara terperangkap. Okey, kemudian semakin rendah tekanan. Okey, semakin rendah tekanan. Okey, ini adalah hukum Boyle lah. Okey, so hukum fizik adalah hukum Boyle. Hukum fizik adalah hukum Boyle. Ialah hukum Boyle. Okey. Okey, so selalu belajar mereka tertinggal atau terlepas pandang salah satu point. Sebab mereka bila mereka baca nampak banyak sangat. So it's better you highlight. Okay, apa yang you kena jawab. 1, 2, 3 like that. Okay. Okay, seterusnya kita tengok kepada saiz. Soalan B adalah soalan konsep. Mengapa saiz satu gelembung udara pada dasar sebuah tasik bertambah besar apabila gelembung udara bergerak menghampiri permukaan? Okay, that means kalau kita ada seorang kat sini kan, okay, dia pakai apa ni? Dia pakai oxygen tank ke apa? Okay, lepas tu kalau dia lupa pakai, okay, dia akan cuba keluarkan nafas kan. Okay. So dia punya bubble daripada bawah ke atas akan semakin besar. Okay, semakin besar bila hampir ke permukaan. Okay, why? Kenapa? Okay, so ini konsep sama juga untuk hukum Boyle lah. Okay, hukum Boyle. Kenapa? Okay, so the thing is, next year you learn about it lah. Kita ada tekanan atmosfera. Okay, tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera. Dan juga tekanan air. Okay, tekanan air. Jadi kalau you semakin dalam, you berada di dalam air, you akan rasa tekanan yang semakin tinggi. Okay, saya ulang kalau you diving you menyelam semakin dalam, you akan merasa tekanan yang sangat tinggi dan telinga akan rasa sakit, rasa tak selesa. Okay, itu sebab daripada tekanan atmosfera dan tekanan air. So bila you tengah tengok video saya ini sekarang, so kita sebenarnya mengalami tekanan atmosfera. Okay, I will talk much about it because next year you learn it. So apa yang kita nak fokus adalah hukum Boyle. Okay, so bila bayangkan kita berada di kedudukan yang semakin hampir kepada permukaan, jadi tekanan air akan semakin berkurang. Okay, akan semakin berkurang. So bila tekanan air dan tekanan atmosfera jumlah dia semakin berkurang, that means less pressure actually is pushing this air bubble, right? So di dalam udara juga ada tekanan. Jadi mereka punya tekanan, tekanan dia dapat kembangkan ruang dengan lebih banyak supaya isi padu bertambah. Okay, it's just like, for example, kalau if the pressure outside is, let's say I give 1,000, inside is only 10. So ini dia punya ruang isi padu. Tapi kalau tekanan di luar dia semakin kurang, kalau contoh tinggal 100 dan dalam masih 10 kan, sebab dia tidak berubah 10. So relatively, bila kita cuba bandingkan, yang 10 ini dia dapat tolak lebih banyak ke luar. Okay? Sebab tekanan di luar dia dah kurang. Okay? Dah kurang. So actually you can stress more. You can stress more so that your volume will increase. Okay? Ini rough idea lah. Okay.
Next year we will learn about pressure again, so don't worry. Okay, jadi jawapan apa? Okay, saya cuba nak tunjuk jawapan lah sebab susah sangat kalau saya tulis kat sini. Okay. Okay, so this is 2013. Okay, so you look at soalan B sini ya. Okay. Tekanan yang bertindak pada gelembung udara adalah bersamaan dengan jumlah tekanan atmosfera dan tekanan air. Okay. So the first point tadi saya dah katakan. Okay, kenapa ada tekanan? Sebab tekanan atmosfera dan tekanan air. Okay. Kemudian point kedua, apabila gelombang udara naik. Okay, gelombang udara naik. So tekanan yang bertindak ke atasnya berkurang. Sebab apa? Sebab tekanan air dah berkurang. Okay, boleh tambah sini lah. Okay, kerana tekanan air dah berkurang. Okay, kerana tekanan air berkurang. Air berkurang. Okay, so maka isi padu gelombang udara bertambah. Okay, bertambah. You can explain one more point lah. Kenapa dia bertambah? Okay, sebab perbezaan. Okay, this one more point ya. Okay, saya tambah kat sini ya. Perbezaan antara tekanan luar dan tekanan udara, okay, yang kecil, okay, atau yang berkurang, yang telah berkurang menyebabkan lebih banyak ruang, okay, dikembang, okay, lebih banyak ruang dikembang, okay, just like what I explained, right, okay, dia punya perbezaannya dah kurang kan, so that means di dalam tu dia boleh kembang dengan lebih banyak, okay, lebih banyak. Okay, so kita sambung pada soalan 10 markah. Okay, so di sini kita nampak ada sebuah rumah di Malaysia. Okay, dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai, terangkan kegunaan bahan yang sesuai dan reka bentuk tertentu bagi meningkatkan lagi sistem peredaran udara. Okay, highlightkan sistem peredaran udara. Memastikan suhu tidak tinggi. So, we have two purpose. Pertama, kita nak peredaran udara yang baik. Kedua, kita nak suhu dia tidak tinggi. Okay, itu tujuan kita. Jadi pertama, bilangan tingkap. Okay, tingkap apa fungsi tingkap? Untuk bagi udara masuk kan. Jadi tingkap mesti banyak. Mesti banyak ke kurang? Mestilah banyak kan. Okay, jangan tulis bilangan. Okay, jangan tulis 2 ke 3 tak. Okay, normally tadi saya kata kita tulis banyak atau kurang. Okay, don't give a fixed size or what or fixed number. Okay, jangan you restrict you punya jawapan. Mesti ada 2 tingkap atau 3 tingkap. Tak semesti. Okay, so kita cakap lebih banyak lebih bagus. Okay, so for this 10 marks question, okay, seperti yang saya katakan, selalu kita kena lukis jadual. Okay, lukis jadual. So ini tuliskan aspek. Okay, aspek. Ini penerangan atau sebab lah. Okay, so pertama bilangan tingkap mesti macam mana? Okay, bilangan tingkap mesti banyak. Okay, banyak. Okay, kenapa? Okay, kenapa banyak? Supaya lebih banyak udara sejuk masuk. Okay, membenarkan udara sejuk masuk. Membenarkan udara
sejuk masuk. Okey, nanti saya tunjuklah jawapan. Dan dia juga membenarkan udara panas keluar. Okey. Boleh banyak tingkap, so dia tak akan terperangkap dalam rumah. Dia akan dapat masuk keluar, masuk keluar. Just like kalau kita ada satu bilik, okay, lebih banyak entrance, maksudnya lebih banyak orang boleh masuk keluar dengan senang kan. Okay. Okay, kedua, saiz tingkap. Of course, kita nak yang besar. Okay, lebih besar. Lebih besar supaya apa? Lebih banyak. Okay, lebih banyak udara untuk masuk. Okay, lebih banyak udara masuk. So it's more like the same thing lah. Okay, lebih banyak udara masuk. Okay, kemudian muatan haba tentu bagi bahan untuk dinding. Okay, kita nak dinding itu senang panas ke susah panas? Kita nak dinding dia susah panas kan? So bila susah panas, kita perlukan muatan haba tentu yang tinggi. Okay, so muatan haba tentu yang tinggi. Okay, tinggi. Kenapa? Supaya kita dapat memastikan dinding tidak dipanaskan dengan cepat atau dengan mudah. Okay, make sure the wall actually will not heat up easily. Okay, tidak akan mudah panas, tidak mudah panas lah. Okay, kemudian jenis bahan untuk bumbung. Okay, seperti yang saya katakan, kalau you tak pasti apakah nama bahan itu, tuliskan dia punya ciri-ciri. Okay, tuliskan ciri-ciri dia. Okay, for example, what? Kita tahu mesti adalah penebat. Okay, penebat. Okay, penebat. Penebat haba. Okay, so sama juga kita tak nak haba dipindahkan masuk ke rumah. Okay, kita tak mau haba dari luar masuk ke rumah dengan senang. Okay, dia sama konsep dengan dinding lah. Okay, sama konsep dengan dinding. Ataupun kita guna bumbung, bahan bumbung yang legap. Okay, not transparent. Supaya kalau contoh kalau you pakai kaca, sinaran matahari dapat masuk tembuskan. So dia akan membawa tenaga haba. Right. So kita guna legap. Okay. Untuk mencegah cahaya matahari masuk ke rumah. Okay. We use opaque, not transparent. Okay, last sekali, ciri tambahan yang boleh menyejukkan rumah itu. Okay, actually a lot of examples lah. Okay, so kalau ikut skema, for example, dia bagi apa? Kita boleh bina lubang-lubang. Okay, bina lubang pada bahagian atas dinding. Okay, bina lubang pada bahagian atas dinding. Kenapa? Because we know kalau udara panas dia kurang tempat, dia akan naik ke atas kan. Okay, udara panas akan naik ke atas. So bila kita buat lubang dekat dinding bahagian atas, dia akan keluar. Dia akan keluar. Okay, so supaya udara panas dapat mengalir keluar. Okay, melalui perolakan. Okay, ataupun kita boleh guna cat warna. Okay, cat warna yang mudah. Okay, the bright color. Okay, jangan guna apa? Jangan guna warna hitam kan. Warna hitam dia serap haba dengan banyak. Okay, so these are the examples. Okay, saya tunjukkan jawapan ya. Okay, jawapan. Okay, so lebih baik you buat dalam jadual lah. Jadual sebab senang untuk penanda baca, senang untuk you tulis jawapan. Okay, you nak tulis dalam 1, 2, 3, 4, 5 pun tak apa. Okay, so bilangan tingkap patut ditambah. Okay, membenarkan udara sejuk masuk, udara panas keluar. Okay, okay, 2, tingkap patut besar untuk membenarkan lebih banyak udara masuk rumah. Okay, dan muatan haba tentu tinggi. Okay, untuk tidak panas dengan mudah.
Jenis bahan untuk bumbung adalah penebat dan legap. Okey, penebat supaya haba tidak dipindahkan dengan senang. Kalau legap, not transparent sebab udara yang di dalam tidak dipanaskan. Okey, tidak dipanaskan. Lepas tu bina lubang-lubang supaya udara panas dapat alih keluar. Guna cat warna putih ataupun warna yang muda. Okay, so this is question 2013. Okay, kemudian kita pergi kepada soalan 2014. Okay, 2014. Okay, Raja 9.1 dan 9.2 menunjukkan bacaan termometer apabila sejumlah air dipanaskan selama 5 minit. Kedua-dua pemanas rendah mempunyai spesifikasi yang sama. Okay, so the same thing. Bandingkan dua gambar ini. Apa yang sama? Okay, spesifikasi yang sama untuk pemanas rendah. That means kita ada bateri ini. Bateri dia sama. Okay, bateri dia sama. Lepas tu apa lagi? Pemanas rendah pun sama. Masa untuk memanaskan pun sama. Okay, masa untuk memanaskan pun sama. Okay, kemudian apa yang tak sama? Kita cuba tengok. Okay, termometer suhu dia tak sama, nampak tak? Suhu tak sama. Lepas tu isi padu air atau jisim air, okay, yang Raja 9.2 lebih penuh kan, lebih penuh daripada 9.1. Okay, so kita nampak yang beza adalah jisim. Okay, M dengan suhu, theta. Okay, theta. Okay. Apakah masuk haba? Okay, apakah masuk haba? What is the meaning of heat? Okay, haba bukan suhu. Haba adalah tenaga. Okay, dia adalah tenaga. So, haba adalah sebentuk tenaga yang dipindah dari objek panas ke objek sejuk. Okay, so haba adalah sejenis tenaga. Okay, tenaga yang berpindah dari objek jasad lah, okay, jasad panas ke jasad sejuk. Okay, technically speaking, actually this is not correct because haba sebenarnya dipindahkan oleh jasad sejuk ke jasad panas juga. Okay, objek sejuk dia juga bagi haba, tetapi cuma kadar pemindahan haba oleh jasad panas lebih tinggi. So, secara keseluruhan haba dari objek panas ke objek sejuk. Okay. Alright. Okay, ada jawapan yang kedua lah. Okay, jawapan lain adalah dia adalah sejenis tenaga yang apa? Yang menyebabkan kenaikan suhu. Okay, sejenis tenaga yang menyebabkan kenaikan suhu. Okay, atau perubahan suhu pun boleh. Perubahan suhu. Okay, so heat is the factor, and then the change in the temperature is the effect. Is the effect. Okay, next. Bandingkan bacaan kedua-dua termometer, isi padu air, masa pemanasan. Okay, hubung kait bacaan termometer dengan isi padu. Okay, and then buat didaksi hubung kait kenaikan suhu dengan jisim. Okay, so we have 5 marks. Okay, 5 markah. So markah yang pertama adalah markah yang pertama adalah tadi kita tengok gambar tu. Okay, gambar tadi. Okay, pertama dia tanya bacaan termometer kan. Okay, bacaan termometer, so manakah satu lebih tinggi?
So bacaan termometer Raja 9.1 lebih tinggi kan? Lebih tinggi daripada 9.2. Okay. So soalan jawapan pertama, bacaan termometer Raja 9.1 lebih tinggi daripada Raja 9.2. Okay, Raja 9.2. Okay, forgive me, my handwriting is not very nice because I want to fast. Okay, I want to be fast. Okay, next, isi padu air. Tadi kita tengok isi padu air yang kedua dia lebih penuh sikit. Okay, isi padu air Raja 9.2 lebih tinggi daripada Raja 9.1. Okay. Kemudian masa pemanasan tadi kita tengok kan 225 minit kan. Tapi jangan tulis 5 minit. Saya dah katakan tulis dia lebih banyak, lebih rendah, lebih pendek ke lebih tinggi ke atau sama. Okay, so masa pemanasan adalah sama. Masa pemanasan air adalah sama. Okay, kemudian bacaan termometer dengan isi padu air hubungan dia. So kita tahu kalau isi padu air macam mana, bacaan termometer akan macam mana. Kalau saya guna air yang sedikit sahaja, dia akan cepat panas. Kalau saya guna air yang banyak, dia susah panas. Okay, so MV adalah isi padu. So jika isi padu air berkurang, maka bacaan termometer semakin, guna perkataan semakin lah. Semakin berkurang, semakin tinggi. Bertambahlah, semakin bertambah. Semakin bertambah. Kemudian kenaikan suhu dengan jisim air. So sama jugalah jika jisim air semakin berkurang, maka bacaan termometer kenaikan suhu dengan jisim maka kenaikan suhu semakin bertambah. Semakin bertambah. Okay, next. Payung laut, 4 markah, soalan konsep. Terangkan bagaimana payung laut berlaku pada waktu siang. Konsep yang terlibat adalah muatan haba tentu. Muatan haba tentu. So muatan haba tentu dekat darat adalah rendah. Muatan haba tentu dekat air laut adalah tinggi. So dia punya kenaikan suhu macam mana? Banyak ke sikit? So darat lebih panas, udara lebih sejuk. Lepas tu udara dekat atas, darat akan naik ke atas. So udara sejuk dari air laut akan alih dari laut ke darat. So 4 markah. So pertama sekali, 2014 di sini ya. So semasa waktu siang, so darat adalah lebih panas daripada permukaan laut. Poin pertama. Darat lebih panas daripada laut. Poin kedua, udara di atas darat
lebih panas. Okay. And then ketiga, udara di atas darat naik. Okay. Naik. Udara sejuk, dia akan bergerak menuju ke darat. Okay. Saya tak suka sangat jawapan di sini sebab dia tak sebut muatan haba tentu. Okay. So, kalau boleh anda tambah di sini. Okay. Darat adalah lebih panas daripada permukaan laut. Kerana apa? Kerana muatan haba tentu darat lebih rendah. Okay. Kerana muatan haba tentu darat lebih rendah daripada permukaan laut. Okay. Ya, tambah di sinilah. Okay. Okay, next. Soalan 10 markah. Okay, ini adalah sistem radiator kereta. Okay, untuk engine. So, kita tahu engine dia akan panas dengan cepat kan. So, macam mana kita nak pastikan ada satu sistem radiator supaya dia tidak panas dengan cepat. Okay. Sini kita nampak ada bilah sirip, cecair penyejuk. Okay, ini adalah pump. Dan kita juga ada kipas. Okay, kipas. Okay. So, apa yang berlaku adalah kalau engine dia panas kan, engine panas, so dia akan ada udara akan jadi panas kan. So, apa yang kita nak buat adalah kita nak pastikan udara panas ini, okay, udara panas, okay, udara panas ini dapat disejukkan, okay, dapat disejukkan. Okay, so kita perlukan cecair penyejuk untuk merendahkan suhu. Okay, untuk merendahkan suhu. Di sini kita nak ubah soil supaya dapat menyejukkan enjin dengan lebih efektif. Okay, so sama juga kena tukis jadual. Tukiskan jadual. Okay, aspek dan juga penerangan atau sebab. Okay, pertama, saiz kipas. Kenapa kita nak kipas yang besar atau kecil? Okay, so kita nak kipas yang besar. Kenapa? Okay, kipas yang besar, so udara akan lebih cepat bergerak. Okay, so dapat masuk keluar dengan lebih cepat kan. Kalau you rasa panas, kita mesti pakai kipas yang saiz yang besar kan, supaya you akan rasa lebih selesa. Okay, very windy, right? So saiz dia besar. Okay, kenapa? Supaya udara gerak lebih cepat. Udara gerak lebih cepat. Okay, lebih cepat. Lepas tu udara sejuk di luar radiator bergerak dengan lebih banyak. Okay, so tadi kita tengok gambar tu. Okay, so di sini adalah udara yang sejuk. Okay, udara sejuk dia akan cuba tiup. Okay, kenapa dia sejuk? Sebab kita ada cecair yang penyejuk di sini. Okay, cecair penyejuk di sini. Sekejap, sorry ya. Okay. So you just imagine kalau you bayangkan kita di sini letak ais. Okay, so udara di sini kan. So bila kipas dia bergerak, so angin tiup, dia akan melalui ais ini. Lepas tu dia keluar, udara sejuk akan dapat gerak dengan lebih banyak, lebih cepat. Okay. Okay, so kita perlukan kipas yang besar. Okay, kipas yang besar. Okay, kemudian bilangan bilah sirip. Okay, bilangan bilah sirip kita nak tambah. Okay, tambah supaya dia lebih banyak permukaan. Okay, luas permukaan akan bertambah. So, lebih banyak tenaga haba akan dihilangkan. Okay, akan dapat dihilangkan. Okay, ini bilah sirip lah. Okay, so supaya
lebih banyak tenaga haba dapat dihilangkan. Okay, so tambah. Okay, tambah. Okay, supaya tenaga haba dihilangkan. Okay. Kenapa nak tambah? Okay, so imagine kalau kita letak 5 sahaja. Okay, 5 sahaja sirip. So, dia punya udara tak berapa banyak. Okay, udara yang terdedah, luas permukaan yang terdedah, dia tak berapa banyak. Kalau kita tambah banyak sirip, kita akan dapat permukaan yang lebih banyak. Okay, untuk udara masuk keluar. Okay, next, bahan untuk bilas sirip. Okay, so sama juga, you tak pasti apa jenis bahan kan, apa contoh dia. So, kita tahu jenis bilas sirip harus macam mana. Okay, dia nak serap haba. Okay, dia nak serap haba dengan lebih banyak. Okay, lebih banyak. So, kita harus pakai good conductor. Okay, conductor haba yang baik. Conductor haba yang baik. Okay, conductor haba yang baik. Okay, kenapa? Sebab kita nak serap haba yang ada daripada udara tu. Okay, kita nak serap haba, lepas tu dia akan disejukkan. Okay, so kita nak serap haba, udara haba, serap haba dengan lebih cepat. Okay, dengan lebih cepat. Kalau kita guna, so biasanya kalau konduktor haba yang baik, dia akan guna warna hitam lah. Okay, warna hitam supaya dia dapat serap haba. Kalau kita guna warna yang shiny, warna yang cerah, berkilat, so dia tidak akan serap haba dengan lebih cepat. Okay, so the thing is kita serap haba, lepas tu sejukkan. Okay, sejukkan. Warna haba tentu untuk cecair penyejuk. Okay, kalau kita tak nak dia cepat panas, kita pakai mata haba tentu yang tinggi. Okay, tinggi. Okay, so supaya dapat apa? Okay, dia dapat dia tidak mudah panas lah, tidak mudah panas. Okay, atau tidak mudah mendidih. Dia boleh serap banyak haba sebelum mendidih. Okay, sebab dia kenaikan suhu dia rendah. So, takar didih untuk cecair penyejuk haruslah tinggi. Okay, harus tinggi. Supaya tidak mudah mendidih lah. Tidak mudah mendidih. Okay, so kalau sini you tak tulis tidak mudah panas, bawah tulis tidak mudah didih lah. Kalau you tak tulis tidak mudah didih, so jangan tulis jawapan yang sama. Elakkan penerangan yang sama. Okay, okay, so I show you the answer. Okay, so guna kipas yang lebih besar menyebabkan udara bergerak dengan lebih pantas. Okay, kemudian tambah bilangan bilas sirip supaya luas permukaan terdedah akan bertambah. Okay, so lebih banyak haba boleh dihilangkan dengan lebih mudah. Lepas tu bilas sirip perlu diperbuat daripada konduktor haba yang baik. Okay, supaya dapat serap haba dengan lebih cepat. Okay, so biasanya kita catkan dengan warna hitam supaya dapat serap haba dengan lebih cepat. Cecair penyejuk dengan mortar haba tentu yang tinggi. Okay, supaya dapat serap haba yang banyak sebelum dia mendidih. Okay, sebelum dia menjadi panas. Takar didih yang tinggi. Mengelakkan cecair mendidih dengan lebih mudah. Okay, so ini jawapan untuk 2014. Okay, we have one more question. Okay, soalan 2017 sama juga soalan 9.
Okay, Raja 9.1 menunjukkan dua chelek elektrik yang serupa isi dengan kuantiti air yang berbeza. Okay, so nampak tak sini? Kita ada dua air yang berbeza isi padu. Nampak tak? Okay. So, selepas 5 minit, hanya chelek P mengeluarkan wap. Chelek Q belum. Okay. So, apakah itu haba? Tadi dah bincangkan. Okay, dia adalah sejenis tenaga haba yang menyebabkan kenaikan suhu. Okay. Lepas tu bandingkan jisim. Okay, bandingkan jisim. So di sini saya saya sebut saja jawapan. Okay. Jisim jisim air P adalah lebih rendah daripada jisim air Q. Okey, nampak tak? Sini air sikit, sini air banyak. Okey, so jisim air P lebih kecil daripada jisim air Q. Haba yang dibekalkan, dia pakai chelek yang sama. Kan? Chelek yang sama, sebab dia kata chelek yang serupa kan. Jadi dia punya tenaga haba adalah sama. Okey, so haba yang dibekalkan adalah sama. Okay, haba yang dibekalkan adalah sama. Lepas tu kenaikan suhu, obviously kita nampak lepas 5 minit, P dia sudah mendidih. Sudah mencapai 100 darjah Celsius. Tapi Q belum. Jadi kenaikan suhu air, P lebih apa? Lebih cepat. Okay, kenaikan suhu P lebih cepat daripada Q. Okay, atau lebih tinggi. Kenaikan suhu P lebih tinggi daripada kenaikan suhu Q. Hubungan antara jisim dan kenaikan suhu air. Okay, so semakin kecil jisim, semakin tinggi kenaikan suhu. Tinggi kenaikan suhu. Okay. Semakin kecil jisim, semakin tinggi kenaikan suhu. Nyatakan kuantiti fizik yang mesti dimalakkan untuk mendidaksikan hubungan antara jisim dan kenaikan suhu. Okay. So you tahu formula ini adalah Q sama dengan MC theta kan? Okay. So kita ada jisim, kita ada theta. Okay. So apa yang perlu sama? C dan juga Q. Q tadi dah sebutkan Q adalah sama. So kita jawab C. C itu adalah muatan haba tentu. Okay, muatan haba tentu. Okay, muatan haba tentu. Okay, iaitu mereka dua-dua mesti guna air atau cecair yang sama. Okay, cecair yang sama. Okay. Ataupun haba pun boleh lah. Okay, kalau ikut skema jawapan, haba lah yang tulis haba. Okay. Masa pemanasan pun boleh sebenarnya. Okay, next. Air lemon boleh disejukkan dengan menambah ketulan ais kepadanya. Berikan penerangan berdasarkan pernyataan di atas. Okay, so di sini konsep yang terlibat adalah kalau you naklah keseimbangan terma. Okay, so basically lemon panas. Okay, ais sejuk. Okay, so sebutkan suhu lah. Suhu dia panas, suhu dia sejuk. Kemudian secara keseluruhan haba dipindahkan daripada lemon kepada ais. Okay, lemon kepada ais. Oleh itu suhu lemon akan berkurang, maka suhu dia akan bertambah. Okay, so first suhu. Kalau you nak sambung lagi, okay, you nak sambung sebut keseimbangan terma, boleh katalah
sehingga suhu kedua-dua adalah sama. Okay, suhu kedua-dua adalah sama untuk mencapai keseimbangan terma. Suhu akhir kedua-dua air lemon dan ais adalah sama. Okay, so first suhu air lemon. Okay, suhu air lemon adalah lebih tinggi daripada ketebalan ais. Ketebalan ais. Kemudian haba bersih. Okay, haba bersih dipindahkan dari air lemon ke ketebalan ais. Okay, haba bersih maksudnya sebenarnya kedua-dua ada pindah haba tau. Okay, lemon ada pindah haba kepada ais. Ais pun ada bagi haba kepada lemon. Cuma lemon dia bagi haba yang lebih banyak. Contoh dia bagi 500 joule. Lepas tu ais bagi lemon dia 50 joule saja. So secara keseluruhan 450 joule diberikan oleh lemon kepada ais. Okay, jadi suhu air lemon semakin berkurang, suhu ais semakin bertambah. Okay, and then keseimbangan terma dicapai apabila kedua-dua mencapai suhu yang sama. Suhu akhir yang sama. Okay, yang sama. Okay. Okay. Next, soalan 10 markah. Menunjukkan satu cawan bertutup. Cawan ini tidak sesuai untuk mengekalkan suhu bagi minuman panas dalam masa yang lama. Okay. So, anda dikehendaki mencalonkan ciri-ciri yang sesuai untuk cawan bertutup yang boleh mengekalkan suhu. Okay, mengekalkan suhu bagi masa yang lama. Okay. Cadangan berdasarkan ciri-ciri bahan, penutup, okay, bahan, cawan, penutup dan kaedah. Kaedah membuat minuman kekal panas. Okay. So you have to comment about cawan. Okay, apakah bahan dia? Jenis dia macam mana? Okay. Dan penutup jenis dia macam mana? Okay. Lepas tu apa lagi contoh yang kita boleh buat untuk buat dia minuman kekal panas. Okay. Okay, soalan ini lebih kurang sama dengan soalan kita dah bincang. Okay, saya tunjukkan jawapan sajalah. Okay. So, pertama sekali, okay, bahan cawan dia tulis kat sini lah. Gunakan cawan polistirena. Okay. Sama juga buat jadual. Okay, kalau boleh buat jadual lah. Buat jadual. Okay. Gunakan cawan polistirena untuk mengurangkan kilang haba kerana polistiren adalah penebat haba. Okay, polistiren dia adalah penebat. So dia dapat kurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Okay, so itu yang pertama lah. Kedua, gunakan suatu bahan dengan takat lebur yang tinggi supaya cawan itu tidak mudah lebur. So if you imagine you use plastik, letakkan air panas, you punya cawan akan renyuk kan. So kita kena guna takat lebur yang tinggi. Okey, takat lebur yang tinggi. Lagi guna buatan haba tentu yang tinggi supaya cawan tidak mudah dipanaskan. Okey. Cawan tidak mudah dipanaskan. Keempat,
Warna cawan kita guna putih. Okey, putih atau perak untuk mengurangkan kekilangan haba melalui sinaran. Okey, sebab you have to know cawan itu, okey, dia permukaan tu dia akan serapkan, dia akan serap haba. Okey. Air panas akan dia punya haba akan diserap daripada air panas kepada permukaan. So kalau panas dia akan serap banyak haba. Kalau kita pakai hitam, okay, if you use black color, dia akan serap banyak haba, lepas tu dia akan apa? Dia akan hilang dengan lebih banyak. So kalau kita guna putih atau perak, silver, so haba tidak akan mudah diserap oleh cawan. So tidak akan hilang. Okay. Baik. Kemudian untuk penutup, masa tu kita bincangkan. Okay, guna penutup penebat. Okay. Kalau you tak pasti, tuliskan penebat. Okay. Actually plastik is not good lah. Okay, plastik sebenarnya dia tidak bagus kerana dia punya sesetengah, kita kalau dari segi common sense kita tahu dia punya sesetengah bahan dia akan lebur. Lepas tu kalau kita minum dia tak bagus untuk kita punya kesihatan. Okay, so anyway, penutup penebat untuk mengurangkan kehilangan haba melalui kondaksi. Okay, untuk buat apa lagi? Tutup cawan dengan kain, kertas tisu, okay, atau kain bulu. Okay, kain bulu supaya lapisan udara terperangkap. Okay, lapisan udara terperangkap. Okay, so ini adalah soalan esei 2017. Okay. Alright. Kita ada satu lagi tahun, tetapi tahun itu dia 2018 dia sedikit sahaja. Okay. Sebab dia campuran soalan tekanan dan juga haba. Okay. So I will just discuss those actually related. Okay, Raja 11 menunjukkan Daniel sedang berenang di bawah permukaan air dan mengalami tekanan semasa menyelam. Okay, pada Raja 11, gelembung udara dari Daniel bertambah besar apabila gelembung bergerak naik ke atas permukaan air. Terangkan. Okay, so soalan ni kita dah bincang. Saya tak akan bincang lagi. Dia sama juga jawapan dengan tadi kan. Okay, kemudian untuk soalan pengiraan, tekanan atmosfera adalah setara dengan 10 meter air. Berapakah jumlah tekanan yang bertindak ke atas gelembung dalam unit meter air apabila gelembung udara berada di permukaan air? Okay. Okay, so di sini ya, saya picturekan dulu. Okay. Sini atmosfera. So, tekanan atmosfera adalah 10 meter air. 10 meter air maksudnya tekanan dia sama dengan tekanan 10 meter air. Okay, formula dia next year akan belajar lah. Okay, kemudian sini tadi kita tahu gelombang udara dia semakin bertambah apabila daripada bawah ke atas. Okay, so berapakah jumlah tenaga yang bertindak ke atas gelembung udara dalam unit meter air apabila gelembung udara pada permukaan? So di sini permukaan air, okay, dia adalah 10 meter. So ini adalah 10 meter air. Okay, 10 meter air saja. Okay, sama dengan 10 meter air. Okay, kalau berada pada kedalaman 60 meter di bawah air, maksudnya dia punya sini 60 meter, sini gelembung dia. So tekanan adalah tekanan atmosfera tambah lagi 60 meter air, tekanan air. Okay, tekanan atmosfera campur dengan tekanan air. Okay, so P sama dengan tekanan atmosfera tambah tekanan air.
Okay, so 10 tambah 60 dapat 70 meter air. Okay, 70 meter air. Okay, so di sini dia kata isi padu gelombang udara dekat sini adalah 1.0 cm3. Di sini kita tulis B1 lah. Okay, B1. So P1 adalah 70 meter air. Apa yang isi padu gelombang udara pada permukaan air? So bila kat sini berapa? So kita nak cari V2 berapa? P2 adalah 10 meter air. So formula P1 V1 sama dengan P2 V2. P1 70 darab 1 sama dengan P2 adalah 10 V2. So V2 sama dengan 7.0 cm3. Okay, cm3. Okay. Okay, so itu sahaja soalan-soalan pasir dari 2011 hingga 2019 tentang soalan haba. Okay, jadi ini adalah kelas terakhir untuk 2020 dan saya mengucapkan selamat bercuti. Dan jangan lupa buat ulang kaji semasa cuti sebab banyak soalan pasir sangat membantu untuk anda bersedia tahun depan, terutamanya pentaksiran akhir tahun ini. Okey, sekian sahaja. Terima kasih. Take care dan have a happy new year in advance and see you next year. Bye bye.